Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan kasih mati saya punya kamera sebab ialah saya mengharapkan supaya kamu jimat data lah. Jimat data. Jadi masing-masing kita kasih mati kamera, fokus kepada apa yang ingin saya punya slide ditayangkan dan fokus saya punya suara ialah. Boleh. Entire screen ini. Bismillah. Jadi hari itu kita sudah berhenti dengan formula pecutan graviti. Pecutan graviti, dia punya formula apa? Pecutan graviti formula dia G equals to apa? G pemalar, M jisim planet ataupun bumi, R kuasa 2. Jadi kita buat benda tu cuma saya mau bincang beberapa soalan lah. Jadi kamu tengok tutorial kamu 3.1b pecutan graviti. Kita tengok soalan nombor 3. Mungkin kamu sudah buat. Jisim sebuah objek adalah 30 gram. 30 gram ni M lah. Hitung berat objek, dia mau berat objek semasa di permukaan bumi. Diberi pecutan graviti bumi adalah 9.1. Jadi dia minta apa? Hitung berat objek. Jadi dia mau berat objek. Berat objek yang kita tahu. Formula berat objek adalah W equals to M mg. Dia sebenarnya datang daripada apa? Datang daripada hukum Newton kedua juga. F equals to M ma. Ini tukar gimana? Pergi G. Nah itu, pecutan tukar pergi pecutan graviti. Terhasillah berat. Ingat berat ni dia tertarik terhadap daya graviti. Jadi sudah dibagi jisim yaitu 30 gram. Pecutan graviti adalah 9.81. Jadi kita kira. Jadi kita kira. Coba guna kalkulator kamu. Ini semua kalkulator. 30 darab dengan 9.81. Dapatkah? 294.3. Betul lah jawapannya. 294.3 Newton. Jangan lupa unit. Boleh kelas? Ada masalah? Coba lihat. Ada masalah? Jelas. Berarti sekarang soalan nomor 4. Berat sebuah objek di permukaan bumi adalah 200 Newton. Dia bagi sudah berat. Hitung berat objek sekiranya berada 50 km dari permukaan bumi. Berat sebuah objek di permukaan bumi adalah 200 Newton. Hitung berat objek dari permukaan bumi. Jadi dia minta sekarang bila jarak itu adalah apa dia? 5000 km dari permukaan bumi. Jadi macam biasa kita cari dulu dia punya G lah. G pemalar graviti, jisim bumi. R kuasa 2. Tapi kena ingat, R ni kita kena modify. Kenapa kita kena modify? Sebab kita tahu. Kita tengok sini. Ini bumi. Daripada pusat bumi ke permukaan bumi adalah R kuasa besar. Radius. Jejari bumi. Lepas itu dia minta 50.000 dari permukaan. Jadi 5.000 daripada permukaan bumi adalah daripada atas tanah hingga ke atas, yaitu 5.000 kilometer. Yang ini kita sebut sebagai H. Jadi R ni, radius ni, kita ubahlah modify dia. Jadi R tambah dengan H tinggi dia kuasa 2, sini G, sini M. Saya lupa sudah apa dia punya apa ni? Pecutan ni Kepler. 3.3B. Keep dulu. 3.31B rotary algebra PV. Itu jejari bumi. Jejari bumi 6.37 kuasa 6. Pemalar adalah M. Tengok balik. Jadi pemalar 6.67 eksponen negatif 11 darab dengan jisim bumi. Berapa jisim bumi tadi? 5.97 eksponen kuasa 4. 5.97 eksponen kuasa 24. Jejari bumi berapa? Jejari bumi 6.3. 6.37 eksponen 6. Eksponen 6. Tambah dengan tinggi ya. Tinggi dia berapa tadi? 5.000 kilometer. 5.000 tukar pergi meter. Jadi 30.000 eksponen 3. Jangan lupa kuasa 2. Kuasa 2. Saya duplikat dulu nih. Satu. Ini tarik di sini.
Ya, oke, coba kira, kelas. Menurut kereta kamu berapa? Oke, 6,67 eksponen negatif 11. Oke, darab dengan 5,97 eksponen 24. Oke, darab. Oke, ini answernya yang di atas. Bagi dengan 6,37 eksponen 6,37 eksponen 6 tambah dengan 5.000 eksponen 3. Ini pergi kilo, kilo pergi meter. And then tutup kurungan, jangan lupa kuasa 2 kan ya. Kuasa 2. Jadi pecutan yang kita dapat adalah 3,08 meter per saat. Jadi jawapannya G 3,08 meter per saat. Ini pecutan graviti dia bila dia 5.000 ke atas daripada permukaan bumi. Jadi sekarang dia minta berat objek di permukaan bumi itu berarti jangan salah guna salah. I see. Kenapakah? Dia bagi berat permukaan bumi adalah 200 Newton. Tapi untuk menggunakan 3,08 nih, kita perlu ambil dulu jisim dia. Kita tahu berat sama dengan jisim darab pecutan graviti. Jadi macam mana mau dapat jisim nih? Kita tahu berat dia 200. Jisim macam biasa, matematik biasa. Pecutan graviti bumi adalah 9,81. Ini di atas permukaan bumi. Jadi kita cari dulu jisimnya. Jisim objek tuh 200 bahagi dengan ini tahu jalan kelas. 9,81 pindah pergi sebelah. Jadi 200. Masa tulis lah. 200 bahagi dengan 9,81. Kira lah. 200 bagi 9,81. Jadi kita dapat jisim objek tuh 20,39 lagi tambah. 20,39 kilogram. Jadi ambil tadi sama juga W equals to M and G. Jisim sudah kita dapat sudah tuh 20,39 darab dengan pecutan graviti yang baru tadi. Yang ini pecutan graviti bila dia di atas 5.000 km daripada permukaan bumi. Jadi darab sama macam biasa. Jadi 20,39 darab dengan 3,08. Nah, coba kita tengok betul kan enggak? 20,39 darab dengan 3,08. Jadi jawapannya 62,80. Lebih kurang lah. Sama jawabannya. 62,80 Newton. Nah, itu saja. Boleh kelas untuk pecutan graviti dapat lana yang lain Zulkarnain lain mana Belijen yang ini jom sekarang kita masuk daya memusat. Daya memusat ini serasa yang paling last tadi dalam subtopik. Kenapa tuh? Siapa mencet tuh? Ada tidak juga. Dapat tengok sini. Daya memusat. Ini sebagai satu contoh. Kita ambil tali. Lepas itu kita letak satu besi lah, pendulum lah kan. Lepas itu kita putar-putarkan kan. Bila putarkan dia, kita akan nampak satu pergerakan. Sama aja contoh yang lain sebagai contoh lah. Ada palang. Lepas itu dekat sini ada roket. Roket itu dekat bawah ni ada ring lah, ring di bawah dia. Roket ni mengecut dekat palang. Bila ring tu terkena dekat palang tu, apa jadi sama roket tu? Dia akan berputar. Berputar-putar. Dekat sini bila dia berputar, dia membulat. Dekat sini lah. Dia mengalami daya memusat. Ini bulatan daya memusat. Jadi untuk hari ini daya memusat atau tolong salin daya memusat ini yang baru. Allah. F equals to mv square bahagi dengan R. Tolong salin. mv square bahagi dengan R. M itu jisim kilogram lah. V itu adalah H laju linear. Nanti sebagai itu apa tuh H laju linear. H laju untuk pergerakan tu lah, pergerakan membulat tu. R itu adalah dia punya radius ataupun jarak. Ini fokus yang ini. Boleh kelas? Dapat? Sudah salin. Itu
Okay, jadi kita tengok contoh soalan. Okay, ada dalam buku teks kamu. Okay, simple je lah. Okay, Raja tiga window menunjukkan seraited terus-terus sedang memutarkan tukul besi dalam suatu bulatan ufuk sebelum melepaskannya. Berapakah daya memusat? Daya memusat itu adalah F. Yang bertindak ke atas tukul besi, ia sedang bergerak dengan laju seragam. Okey, dia sudah ada bagi laju seragam. Ya, laju seragam dia ada bagi iaitu V. Ada bagi jisim, ada 7.2. Ada bagi radius jarak, ada. Jadi macam biasa, cari daya musat F equal to mv square R kuasa 2. Cuba kamu buat kanan. Masih bisa siap buat. Cuba kamu cek jawapan kamu. Cuba buat. Coba buat. Tulis jawapan kamu di sini. Harap cek ni, okey. Harap. Satu ribu enam ratus apa? Apple. Pisang. Hah? Apaan? 1600 apa? Daya. Newton. Okey, bagus. Okey, jadi kita tengoklah. Thank you, Ayam. Kita tengok dulu. Jisim ada bagi. Jisim 7.2. Darab kan? Laju seragam, laju linear ada. Jangan lupa kuasa 2. And then jarak tu 1.8. Jom kita kira. Okey. 7.2. Darab dengan 20 kuasa 2. And then bahagi dengan 1.8. Punya radius. Jadi itulah jawapan dari 1600 Newton. Okey, Taniaman. Okey, jadi ini simple lah. Okey. Oh, plus. Cuba kita tengok soalan ni. Lupa plus. Itu tadi sebenarnya kan. Okey, G M R square kuasa 2. Ini sebagai jawapan lah. Dia minta pecutan graviti kan. Okey, dia ada bagi jisim bumi. Okey, lepas tu dia ada bagi jejari bumi. Ingat jejari bumi ni apa? R kuasa besar. Kenapa dia tidak bagi H? Dia jejari bumi ada hitung pecutan. Oh, di permukaan bumi. Okey, di permukaan bumi. Jadi macam biasa, darab macam biasa aja. 6.67 eksponen negatif 11. Okey, darab dengan jisim bumi dia sudah bagi 10 kuasa 4. Lepas tu okey, R kuasa 2. Okey, R kuasa 2 permukaan bumi kan. Jadi pada permukaan bumi ambil R jenis lah. Yang ini ni. Okey. Jadi permukaan bumi 6.37 eksponen kuasa 6 kuasa 2. Okey, apa jadi kalau soalan tu bagi H? Bagi ketinggian. Jadi bila dia bagi ketinggian, modified lah G, GM, R ni, modified dia pergi jadi apa? R kuasa besar tambah dengan tinggi. Ini selalu kamu kelas mistik. Jangan kamu lupa. Okey. Ini R besar jejari bumi, H ni adalah apa? Dia punya tinggi daripada permukaan bumi ke satellite ataupun apa-apa planet lah. Okay, jadi sini R. Itu Syah semua bincang sebenarnya. Okey. Itu tidak masalah bahkan. Jangan lupa tu Syah. Okay, tengok balik soalan ni. Okey, ini adalah tutorial kamu. Okey, jom kita tengok sama-sama. Kita buat sama-sama lah terus senang Syah. Okey, diberi beban berjisim kilogram. Jadi ini adalah M diikat pada ujung tali 20 cm. 20 cm. Nice question. Okey, tali panjang ni R lah. Dari pusat putaran, hitung laju. Dia minta laju. Laju apa? V lah. Beban jika memusat yang terhasil ada F adalah 200 Newton. Oh, dia sudah bagi F. Jadi dia minta apa? Hitung laju. V mah. Okey, jadi macam biasa. V equals to mv square bahagi dengan R. Ya, ada bagi 200 Newton. Ada. Saya buat sini. Ada bagi jisim. Ada 2.5 kilogram. Laju kita mau cari sendiri. Biarkan saja matematik. Algebra kan. Jadi R ada bagi tali, ada R. Tapi kamu kena ingat, R tu dia bagi apa? Dalam senti. Jadi bila senti tukar pergi meter. Bila tukar pergi meter dia akan jadi negatif 2. Okey, meter. 2 meter. Kita tekan calculator dulu lah. Okey. Ada dekat tutorial kamu 20 eksponen negatif 2. Jadi 20 cm tu bersamaan dengan 0.2 meter. Okey. Jadi R ni jadi 0.2. Boleh so kita cari V? Okey, boleh. 0.2 di bawah pindah pergi sebelah jadi dah
jadi darab. Jadi 200 darab dengan 0,2. Yang ini 2,5 darab dengan V kuasa 2. Jadi dia akan jadi 2,5 V kuasa 2. Oke, darab dulu 200 darab dengan 0,2. Oke, ini sudah dapat 0,2 darab salah. Darab dengan 200, kamu akan dapat 40. 40. Nah, dekat sini 40. Jadi 2,5 V kuasa 2. Macam mana mau kasih hilang 2,5 nih? Oke, macam dah rantik sedikit, kita pindah dari bagi sebelah. 2,5 V kuasa 2 sama dengan 40. 2,5 ni darab dengan kuasa 2, V kuasa 2 tu. Mau kasih hilang dia bahagi 2,5. Oke, simple matematik ya. Oke, jadi 40 bagi dengan 2,5. Oke, ada sudah answer dekat sini. Bagi dengan 2,5 kilogram, kamu akan dapat 16. Kamu akan dapat 16. Oke, V kuasa 2. Oke, sudah selesai kah? Belum, sebab ada kuasa 2. Kuasa 2. Oke, jadi bila kuasa 2, kamu kena jadi punca kuasa 2. Udah, ini di atas lah, punca kuasa 2. Jadi, V punca kuasa 2, 16. Jadi, kamu akan dapat, ada sudah dekat sini, bismillah. Answer. Jadi, jawapannya adalah 4. 4 apa? 4 apple, 4 pisang, 4 ekor kucing, 4 meter per saat. Sebab dia minta lah laju. Okey, betul lah. Okey, jawapan dia. Okey, betul lah jawapan dia ni. Boleh kelas? Ada masalah? Yang 7.2 kilogram tu bukan tukar pergi G dulu ke? Yang mana satu ni lah? Soalan mana? 7.2. Kenapa mau tukar pergi G? Nggak perlu lah. Sebab ini kilogram sudah. kg tu adalah SI unit bagi jisim. Kecuali meter. Kalau macam ini km, ini kita kena tukar bagi meter. Sebab SI unit bagi meter, SI unit bagi jarak, panjang meter. Boleh lah. Oh, dia baru nampak. Boleh. Okey, itu salah. kg tu nampak. kg memang jisim itu salah. Okey, yang ini dapat soalan nombor 1, 31 sih. Boleh. Kelas. Okey, semua dapat teriak. Okey, next question. Okey, sebiji bola kosong mengikat, ujung tali 20 cm, daya memusat dihasilkan semasa putaran 600. Okey, cari laju linear bola tersebut. Okey, laju linear bola tersebut. Okey, ini saya mau tanya konsep lah. Okey, jadi sebelum kita masuk ni, dia minta laju linear. Kenapa laju linear? Bukan linear ni, benda yang lurus. Okey, tengok sini. Okey, bila ada bola, lepas tu kita putarkan dia. Okey, dia akan ada satu laju lah. Ini disebut sebagai laju linear dalam daya memusat. Sini tangan kamu lah. Okey, kamu putar-putar bola tu. Okey, di sini dia punya V. Jadi, kadang-kadang satu movie ni saya tengok. Okey, dia tembak orang tu. Peluru tu boleh melengkung. Logik ke tidak logik? Sebenarnya tidak logik lah. Okey, bila kamu buat lengkungan, dia sebenarnya menghasilkan satu daya yang itu daya membulat. Mau cuba menjadi daya membulat. Okay, tapi kamu kena ingat. Okey, untuk daya membulat, okey, kenapa disebut sebagai laju linear? Sebab benda yang membulat ni dia tangent dengan bentuk bulat. Jadi sebenarnya kalau putaran ni ke arah sana, okey, dia punya laju linear tu tangent ke kiri. Kalau bulatan ni berada dekat sini, okey, contohlah bola tu dekat sini, dia punya arah laju linear ke sebelah sini. Kalau dia berada di sini, dia punya laju linear ke arah sini. Kalau dia dekat sini, laju linear dia dekat sini. Okey, dia tangent. Okey, tangent ni kamu dah belajarlah dulu. Okey, masa dekat admaths dan juga kamu akan belajar sudah dekat bulat. Tangentnya maksudnya apa? Yang melepasi satu garisan lurus dekat bulatan. Ini tangent. Tangent. Okey, jadi laju linear tu dia tangent. Okey, sebab tu kalau bila tengok movie tu, bila dia buat lengkungan tu, okey, peluru lah. Dia boleh kasih bulat peluru tu melengkung, dia sebenarnya tak logik. Sebab okey, contohlah bila daya ni melebihi, bila dia putus, tali ni putus, dia akan membuat lagi pergerakan melengkung tu. Bukanlah? Bila dia putus, bermaksud bola ni dia akan bergerak ke sini. Situ. Okey, kalau dia putus dekat sini, bola ni dia bergerak pergi sini. Kalau bola ni, yang ini, gerakan ketiga ni, tali ni putus, dia akan bergerak ke sini. Dia tidak akan melengkung, langsung tidak akan melengkung lah. Walaupun kita sudah putarkan benda tu. Okey, itu konsep je lah. Okey, jadi bila saya tengok movie, dia kasih lengkung tu agak mengaruh lah. Daya memusat mah, F equal to mv square bagi dengan R. Laju linear tu tangent mah. Kita terhadap daya memusat. Boleh kelas? Okey, jadi kita tengok si biji bola di SIM dia ada bagi 0.5 kg. Di ujung tali itu 20 cm, nanti kita tukar dia bagi meter. Daya memusat, okey, daya memusat dia ada bagi 160 Newton.
Jadi A itu dia minta laju linear. Jadi minta laju linear itu, itu yang sebenarnya tadi laju linear. Dia bukan disebut sebagai laju, dia membuat laju linear. Nah, ini yang kita mau cari. Jadi macam biasa, F equal to MV square over R 20 cm. Kita sudah kirakan tadi, 20 cm dia akan jadi berapa? 0,2 meter. Ada dibagi jisim, ada 0,5. Oke, laju linear sama aja macam tadi lah. Kira kira macam biasa. 160, ini 0,2. Coba kira. Oke, jadi buat secara direct salah. Pandaian kamu boleh ke kelas senang buat satu-satu kita direct lah. Budak pandai kita direct shot. Oke, 0,2 darab dengan 160 darab dengan 0,2 pindah. Oke, lepas tu bahagi dengan 0,5. Oke, lepas bagi ada kosa 2, punca kosa 2. Jadi kita dapat jawabannya lah 8 meter per saat. Nah, itu laju linear, betul kah? Betul nih. Boleh kah? Dapatkah? Iman oke, Syakira oke, Lana oke, Azhar oke, Kevin oke. Oke, itu siya formula. Oke, matematik mah. Sebab tu bila masuk saya student di basic kamu kena kuat. Basic, saya selalu pesan ni sama budak 5A ni. Basic, terjam 4, terjam 5 sampai tingkatan 3. Sama juga lah macam maths kan. So, sekarang kita tengok. Pecutan memusat. Pecutan memusat. Oke, dapat seduplikat dulu. Oke, ada satu formula baru. Oke, dia minta pecutan. Oke, kita tahu. Oke, daya memusat F equal to mv square over R. Dan kita tahu hukum Newton kedua ada F equal to ma. Nampakkah dekat situ? Jadi F sama, jisim pun sama. Jadi ada dua benda nih. Sini adalah pecutan. Jadi dekat sini adalah apa? V kuasa 2 over R. Nampakkah? Nampakkah? Nampak? Oke, nampak. Oke, jadi sekarang kita boleh modify lah formula fisik tuh. Jadi bermaksud, oke, jadi bermaksud kita gabungkan kedua-duanya. Jadi E sama dengan V kuasa 2 over R. Formula keberapa? Saling dengan ini. Yang ini bila dia minta pecutan dalam daya memusat. Okey, pecutan dalam daya memusat. Tiba-tiba minta, ada bagi bisa. Wah, ada satu orang tu dulu student, kamu tahu apa dia buat? Dia guna yang satu method tu. Wah, satu method. Wah, V kuasa 2, U kuasa 2, AT, S, UT, yang semua tu lah, yang ada empat formula tu, dia guna macam tu. Dia bukanlah yang membulat, dia guna benda tu. Ish, kenapa tu? Siapa mencet? Ada orang. Ada juga. Okey. Coba tengok. Balik. Ini formula baru. Pecutan sama dengan V kuasa 2 over R. Jadi macam biasa. Kira ya lah. Kira ya lah. Okey, V kita sudah dapat tadi. Sudah. 8. Ini jawapan tadi kan. Kuasa 2. Kuasa 2. Jarak tadi ada. Jarak tadi ada nih 20 cm. Kita tukar dia pergi meter. Jadi 0,2. Kira saja lah macam biasa. Tekan calculator. Jadi 8. Saya dapat kasih kuasa 2 saja lah. Membahagi dengan 0,2. Jadi jawapannya 320 meter per saat. Okey. Jawapannya 320 meter per saat pecutan. Boleh kelas? Dapat? Enggak ada, okey. Azhar okey. Asbila okey. Okey, okey, alhamdulillah. Okey, itu sajalah. Okey. Dapat? Okey, artinya kita sudah cover. Oh, masih ada lagi. Okey, itu daya memusat bagi sesuatu objek. Sekarang kita tengok daya memusat bagi planet pula. Ini buat nota lah, jom kita bincang sama-sama. Okey, tadi kita sudah belajar kan, sebagai contoh lah. Ini tangan kamu lah. Solilah, tangan kamu. Okey, lepas tu, sini kamu punya bola tu. Ini tali. Masuk memutar bola tu. So, kan? Okey, bila kamu putar, dia akan menghasilkan daya memusat. Betul tidak? Dan kita tahu daya memusat itulah dia punya formula. Apa dia tadi? F M V square over R. Okey. Kita tahu juga, kita sudah belajarkan sebelum ni. Okey, sini bumi. Okey, sini bulan. Okey. Bulan ni akan mengorbit bumi. Dalam bentuk bola, apa dia? Dalam bentuk bulatan. Okey, sini bumi. Sini bulan.
Jadi semua tanya kamu, adakah daya membulat tuh terhadap bulan sama bumi? Pergerakan membulat orbit tuh. Adakah tidak? Belum. Lah, ada itu. Oke, ada. Oke, betul man. Ada. Oke, jadi pergerakan membulat itu ada. Jadi kita tahu juga terhadap dua-dua jisim objek, dia adalah satu formula, yaitu formula kegravitian semesta G M kuasa 2 M over R. Kan? R kuasa 2 betul, betul, lupa. Betul, R kuasa 2. Oke, bukan ada R kuasa 2 kan. Oke, ada lagi satu tuh. Ini gravity ya. Jadi gravity dia sama dengan daya membulat. Boleh nampak dekat situ? Boleh. Oke, jadi untuk pergerakan linear bagi benda yang mengorbit planet, kita boleh modify dia. Oke, jadi sini, Allah, hilang. Ya, Oke. Jadi M-nya adalah jisim. Jisim apalah? Jisim. Contohnya dekat sini bulan. Oke, dekat sini bulan. Jadi sini ini bulan. Oke, jadi sini kita buat sebelah-sebelah lah. Jadi F sini hilang, F sini hilang, um, R sini hilang. Mungkin kamu udah nampaknya ya. Kenapa? Kita tengok sebelah-sebelah. Oke, F ini jisim bulan. O lah saya letak V kuasa 2 over R. Yang ini formula gravity semesta. M, ini O ni bulan, R kuasa 2. Oke, jadi kita sama, kita mau ambil apa? Kita mau ambil O ni saja. Kita mau ambil O lah pula, minta maaf. Oke, kita mau kasih hilang benda ni yang objek tu lah. Oke, jadi kita tengok. Jadi kadang-kadang kita diminta lah dekat orbit bulan mengorbit bumi ni, dia minta dia punya apa? Dia punya laju linear. Kadang-kadang dia minta benda tu. Jadi macam mana kita memodify benda ni? Jadi F sama, tiada masalah, kasih hilang dia. G tak boleh kekal apa ni? Tak boleh dipotong. M boleh dipotong sebab benda ni sama. R boleh dipotong sebab benda ni sama. Jadi R kuasa 2 akan hilang. Okey, jadi V kuasa 2, V kuasa 2 sama dengan G M over R. Jadi dekat sini, untuk pergerakan planet ataupun bulan mengorbit bumi, ini formula dia. Ini formula dia. Tolong salin. V. Okey. Laju linear planet. Ataupun benda yang mengorbit lah. Jadi kalau macam sekarang, yang mengorbit ni bulan mengorbit bumi. Jadi kita mau cari V untuk bulan, laju linear bulan. Begitu. Jadi ini formula dah. V equals to punca kuasa GM bagi dengan R. Okey, tulis. Sudah. Sudah. Sudah, sudah, memang sudah. Karena sudah. Yang lain? Sudah. Okey, ini formula baru. Okey, laju linear planet. Nanti kita modify lagi apa ni formula. Susah lah, modify. Kalau mau hafal ya lah. Itu je paling senang. Kamu tengok situasi lah. Kalau dia minta planet, guna laju linear planet. Begitu je. Di Sabtu kadang-kadang kalau macam cikgu fisik lain dia akan beritahu hafal ni, formula hafal ni. Kalau kamu fahami konsep lagi best lah. Baru kamu tahu macam mana size ni bekerja. Baru kamu tahu macam mana matematik ni bekerja kan. Apa ni side maths ni? Kadang-kadang begitu. Padahal ilmu mah. Okay, ni semua berkait lah. Fikir senang gak si Einstein, si Newton tu. Dorang-dorang arwah semua tu. Fikir senang gak dorang belajar. Ni lah ni dorang buat benda ni. Okay. Jom kita masuk. Sudah tulis formula kan. Okay, coba kita tengok soalan tutorial. Adakah soalan tutorial? Tutorial bulan. Okay ni. Bulan dengan jejari orbit dari pusat bumi adalah 300 mengelilingi bumi. Hitung masa diambil untuk mengelilingi bumi. Apa ni? Saya tadi bagi formula. Dapat tengok dulu. V, G, M. Apa tadi formula? Lupa saya. R. Okay, bagi R. R. Punca kuasa. Bulan dengan jejari orbitnya dari pusat bumi adalah mengelilingi bumi. Hitung masa. Okay, tengok sini. Sini bumi. Sini bulan. Okay, jejari orbit ke orbit. Jejari orbit ni R lah. Okay, orbit ke orbit R. Okay, dapat. Tenang dulu, tenang. Jejari orbit ni R. Okay, R. Yang ini. Mengelilingi bumi. Mengelilingi bumi. Jadi bila dia mengelilingi bumi, ada yang memusat planet. Diambil untuk mengelilingi bumi. Okay, jadi dekat tadi, kita tahu. Bulan ni dia ada laju lini dia, iaitu V kan? Betul tidak? Tapi sekarang ni dia minta masa. Apa nama? Pula dengan GM over R. Okey, yang ini back to basic. Back to basic ni maksudnya apa? Back to basic ni begini. Kamu nampakkah pergerakan ini? Pergerakan ini adalah pergerakan
membulat. Dan kamu sudah belajar dulu. Untuk curve reference, ukur lilit bulat, dia punya formula adalah 2 pi r. Masih lupa so, ikatan berapa kamu belajar bulatan. Jadi untuk satu ukur lilit bulatan nih, dia punya formula adalah 2 pi r. Jadi sekarang nih, bulan nih dia mengelilingi bumi. Dia nampakkah? Mengelilingi bumi. Oke. Dan kita tahu juga untuk halaju dia adalah sesaran bahagi dengan masa. Ini kita belajar masa chapter 2 dulu. Ini untuk halaju sesaran bagi masa. Oke. Jadi dekat sini untuk putaran lu, ukur lilit bulatan lu, mana suatu punya. Oke, untuk ukur lilit bulatan nih, itu mewakili dia punya apa? Mewakili dia punya gerakan bulat tuh. Jadi itu adalah 2 pi r. Lepas itu 2 pi r tuh bahagi dengan masa kan. Jadi bolehkah kita cari dia punya tempo masa tuh? Boleh. Jadi laju linear sama dengan 2 pi r untuk ukur lilit bulatan bahagi dengan masa. Sebab apa? Sebab sesaran bahagi dengan masa kamu dapat laju. Boleh? Saling formula. Boleh kelas? Nampakkah konsep dia tuh? Nampak sudah konsep dia tuh? Boleh kah? Nampak kan? Penting gak ilmu tuh? Yang tingkatan 2, tingkatan 3 tuh? Penting kan? Bulatan-bulatan dulu. Kalau macam area punya bulatan, pi r square udah siap. Begitulah. Oke, jadi sekarang bolehkah kita cari masa? Boleh. Cuma masalah sekarang adakah dia bagi apa? V, tiada. Susah lagi soalan nih. Kenapa susah? Saya dapat duplicate dulu. Ya. Sebab kenapa? Sebab kita kena cari dulu dia punya V. Tuh, kita kena cari dulu dia punya V. Ya, jom lah. Banyak. Jadi kita tahu V apa tadi? G M over R. Oke, dekat sini kita bagi sudah 6.67, eksponen negatif 11. Jisim bumi pun dia bagi juga 5.97, eksponen 4. Oke. 2 pi r T. Betul lah. Pas tu R, ada dia bagi R tu ada guna saja jejari bumi. Hai, aras tinggi lah soalan ni kelas. Oke, nak tengok sini ya. Jejari bumi dia bagi pusat ke pusat. Dari pusat bumi, jejari orbit dari pusat bumi. Oke, tengok sini kelas. Jejari orbit dari pusat bumi. Ini dia tulis dari pusat bumi, bukan daripada permukaan lah. Jadi bermaksud pusat bumi itu, daripada pusat bumi itu ke apa dia? Ke bulan. Jadi otomatis lah R. Jadi R itu apa? 3800. Itulah. Jadi 384 kilometer tu tukar pergi meter, eksponen 3. Jangan lupa punca kuasa. Oke, kita kira lah sama-sama. Nanti kamu buatlah sendiri. Enggak cukup mungkin masa kita nih. Jadi 6.67 eksponen negatif 11. Darab dengan jisim bumi 3.97. Eksponen 24. Oke, lepas itu darab, and then bahagi dengan 384 000 eksponen 3. Kenapa eksponen 3? Kilometer tukar pergi meter. Oke. Meter, and then bahagi. Oke, tapi jangan lupa punca kuasa. Answer. Jadi kita akan dapat berapa tuh? 1.108. Oke, itulah. Inilah dulu 1.108. 1.108.3204 meter per saat. Tapi sekarang ini dia minta masa dalam hari untuk mengelilingi itulah bumi itu. Untuk mengelilingi bumi itu. Jadi berbalik pada formula tadi 2 pi r bagi dengan masa. Jadi modified lah masa pergi sebelah. Oke. Jadi 2 pi r 2 darab dengan pi darab dengan radius. Berapa radius tadi itu? 384.000 eksponen 3. And then bahagi dengan V kan. V kita pindah pergi bawah nih. Bahagi dengan yang tuh. Yang kita punya laju linear. 118.3204. Oke, jadi macam biasa diam buat. Jadi 2 bahagi dengan pi. Tahu ke pi di mana nih? Bagi dengan R 384 eksponen 3. Oke, bahagi dengan answer.
Okey, yang ini, okey, yang kita dapat dekat kalkulator tu, okey, ini adalah jawapan saat. Sebab saat SI unit dia, sebab SI unit bagi masa adalah saat. Ini yang panjang-panjang ni. Okey. Jadi kalau kamu mau buat soal jawapan begini pun boleh. Jadi kalau macam saya kasih expo. Astagfirullahaladzim. Kalau saya kasih buat dia dalam standard PIY, kasih expo namanya. ENG, minta maaf. ENG, tekan dia, ENG ni. Ni. Jadi dia punya jawapan, dia punya mengelilingi tu 2.37 eksponen berapa? Eksponen 6 saat. Ini jawapan dia dalam saat. Tapi saya dia bagi dekat sini apa? Bagi dekat sini hari. Macam mana tu sir? Kenapa lah? Bagi je lah. Okey. Saat pergi apa? Okey, saat pergi jam. Jam pergi hari. Saya lupa sudah macam mana. Basic tu lah. 24 hari tu. Sekejap kita tengok. Saat pergi jam, jam pergi minit. Itulah. Saat pergi minit. Minit pergi jam pergi hari. Jadi bahagi berapa? Bahagi dengan 60 minit. Lepas tu bahagi lagi dengan saat pergi minit, minit pergi jam. 1 minit bersama dengan 60 saat. 1 minit bersama dengan 60 saat. 2 minit per jam. Bagi dengan 60. Cukup. Okey, itulah. Saya lupa sudah, minta maaf lah. Okey, saat tu pergi minit. Okey, minit tu pergi saat. Okey, saat pergi minit. Lepas tu minit pergi jam. Okey, jam tu pergi hari. Okey, itu sajalah. Jadi jawapannya tu sama juga macam saat tadi. Okey, 27.4 hari. Jadi dekat sini saya mau bagi tahu, untuk kamu cari tempo, kamu guna formula ni. Itu ya. Boleh kelas. Ni saya bagi tahu lah apa dia punya derivation tu. Okey, saat tu saya lupa lah. Saat pergi minit, minit pergi jam, jam pergi hari. Okey, boleh kelas. Dapat. Boleh. Okey, jom second question. Okey, IS mengorbit bumi daripada permukaan bumi. Tolong garis ni kelas. Ni soalan nombor 2. Okey. Bumi hitung masa. Ada minta masa juga. Aduh, tak apalah. Jadi sini bumi, sini satelit ISS. Dia mengorbit bumi. Okey, dia minta masa juga macam biasalah. V sama dengan 2 pi R bagi dengan masa. Ada dia bagi kan? Dia punya apa ni? Laju tiada. Jadi terpaksa kita guna formula yang tadi tu, yang ini. J over bar. Jadi settlekan dulu yang ini, baru kamu modify yang ini. Begitulah. Tak apalah. Sebuatlah terus. Secarilah dulu dia punya V. Okay. Yang ini modified sebab kenapa? Sebab dia bagi permukaan. Daripada permukaan bumi ke ISS. Jadi sini H. Jadi pada permukaan bumi, bagi center bumi adalah R kuasa besar. Jadi ini kena modified lah. Okay. Saya direct lah. Jadi 6.67. Ini berapa sudah ni? Eksponen negatif 11. Okey, jisim bumi berapa tadi? Jisim bumi 5.97. 5.97. Eksponen 24. 24. Okey, darab. Darab di atas. Lepas tu bahagi yang di bawah tadi. Di bawah tadi radius lah. Radius tambah dengan tinggi. 6.37. Eksponen 6. Tambah dengan berapa tinggi dia tadi? Ni 480 H dia. 480 kilo. Kilo tu tukar pergi meter. Jadi 408 eksponen 3. Okey, darab. Tapi ini bukan jawapannya sebab kita kena punca kuasakan dia. Jadi laju dia yang ini. Okey, 7 point berapa? Laju ya, laju linear tu. Laju linear ISS tu. V sudah kita dapat. Berapa? 766.773 tu lah. 773 meter per saat. Jadi dia minta tempo. Jadi macam mana minta tempo? Itu dah lah tukarlah tadi. Jadi T 2 pi R bagi dengan V. Jadi 2 darab dengan pi dalam kalkulator. R ni modified tadi yang ini. Tambahlah tadi tu. Okey, jari bumi. Jari bumi 5.97. Panjang ya. Kurang asam dia. Okey. Okey, tambah dengan 408.03. Okey, bagi dengan answer. Okey, saya direct lah. Nanti kamu coba cek sendiri. Pi R
5,97. 5,97. Itu GSIM lah kelas, sorry. Di jari dia 6,37 eksponen 6 tambah dengan 408 eksponen 3. Oke, bagi dengan answer. Oke, ada apa tuh jawabannya? 5,555,25. Betul lah, 25 saat. Betul kah? Ini betul lah. Oke, nih betul lah. Tukar pergi menit. Saat pergi menit bagi dengan 6, bagi dengan 60. Itu Syak. Oke, boleh kelas. Ada masalah untuk tempo. Cuma leceh sikit lah kan pengiraannya. Sebab kita kena cari dulu laju linear dia, baru kita kena tukar. Boleh? Boleh kelas? Oke, Zulfaran, oke, Wahyu ini, oke. Itu leceh lah, saya nggak suka soalan panjang ini, saya nggak berapa suka. Oke, nanti kamu tahu lah konsep kan, kalau dia minta tempo, modified tadi itu. Oke, soalan tadi itu, modified dia punya apa. Ini nih, sudah salinkan juga nih formula yang ini nih. Oke, yang ini, masuk. Ini nah, ini. Oke, mau buat kah? Nah, jumlah tengok soalan nomor 5 dulu ya soalan ini. Oke, enggak pakai last question. Oke, tengok soalan nomor 5 kamu. Kita buat sama-sama lah. Kalau kamu buat lambat lagi nih. Bumi mengambil masa 35 hari 1 tahun untuk mengelilingi matahari sepenuhnya dengan jejari orbit. Alhamdulillah, jejari orbit. Oke, jejari orbit direct salah guna arah, nggak payah lagi guna tambah H2, jadi ini R. Berdasarkan maklumat hitung jisim. Wow. Hitung jisim. Jadi kita mau M. Nah, jadi kita mau M. Dekat formula tadi ada gak jisim? Oke, dapat tengok sini. Tengok sini. Tempo ada dibagi. Oke, tempo ada dibagi. Nah, jadi dia minta jisim. Oke, tengok sini. Apa formula usah ataupun kamu mau tengok derivation? Oke, saya explain derivationnya. Oke, sebagai division. Oke, gini. Mula-mula tadi kita tahu V sama dengan puncak kuasa over R. Oke, ini adalah laju linear bagi dia mengelilingi tadi kan, mengelilingi bumi. Oke, jadi V sama dengan. Oke, jadi ini V, kalau kita pindah ke sebelah ini, dia akan jadi V kuasa 2, V kuasa 2, G over M, bagi dengan R. Ya, nampakkan? Nampak pelan-pelan, slow-slow. Oke, kita tahu juga, untuk sesaran, laju linear, bila kita tengok bumi itu kan, bumi mengelilingi akan membuat satu bentuk bulatan 2 pi R bahagi dengan masa kan. Oke, jadi kat sini V sama dengan 2 pi R bahagi dengan masa. Oke, boleh nampak kelas yang itu yang ini. Oke, jadi yang V ini kita masukkan dia ke dalam sini. Nah, jadi macam mana tuh? Oke, dapat pelan-pelan. 2 pi R bahagi dengan T kuasa 2 G M over R. Boleh kelas nampak situ? Dapat? Boleh follow dulu. Slow-slow ah. So, dia minta GSIM nih sekarang nih. Kita udah boleh direct guna yang ini. GSIM yang ini. Nggak boleh direct. Memang nggak boleh direct. Sebab dia minta tempo. Dia sudah bagi tempo nih. Dia ada bagi tempo. Jadi kita paksa modified lagi. Ini formula baru lah. Okay. Jadi dekat sini, kamu sudah tahu kan? Kamu sudah belajar kata 3 dulu. Jadi kuasa 2 ini kita masukkan dia. Jadi 2 kuasa 2 akan jadi 4. Pi akan jadi kuasa 2. Oke. Oke, sini R. R ini apa? Kejap. R over R. R kuasa 2. Oh, betul lah. Oke, sini R. R pun jadi kuasa 2. R kuasa 2. Oke, and then T pun akan jadi kuasa 2. Ini semua masuk dalam boleh? Tap, boleh. And then bagi dengan G M over R. Oke, boleh? Oke, kamu nampak dekat sini nih, M nih. M nih mewakili apa? M tuh mewakili jisim, apa? Jisim planet, ataupun jisim matahari itu. Tapi sekarang itulah, kita mau M tuh kan? GM tuh. Berdasarkan jisim tuh. Oke, jadi M tuh, kita mau kekalkan dia. Nampakkah? Kita mau kekalkan, yang R nih, pindah pergi sebelah, akan jadi kuasa 3. Jadi dia akan jadi 4 di kuasa R kuasa 2 akan jadi kuasa 3. Oke.
G pindah pergi sebelah akan jadi bagi. Bila bagi dia akan bagi bawah. Jadi G T kuasa terwujudlah formula bagi jisim planet itu adalah M. Yang ini. Salin yang ini. Yang ini yang kita mau. Okay. Jadi M sama dengan 4 pi kuasa 2 R kuasa 3 G T GT kuasa 2. Ini formula kita guna untuk mendapatkan jisim matahari itu. Salin formula itu. Boleh? Oke, jadi sekarang dekat sini masa tuh. Oke, ini hari. Jadi hari itu kita tinggal tukar pergi saat. Jadi darab dengan 24 jam. 24 jam itu mewakili satu hari mewakili 4 jam. Oke, jam pergi menit darab dengan 60. 60 darab pergi saat darab dengan 60. Jadi yang ini kita tukar dulu pergi saat. Masa dia, tempo T. Tukar dulu pergi saat. Ini jumlah buat sama-sama. Sudah. Jom. Nggak sempat kita nih. Yang nggak sempat nanti lah saya bagi kalau ada masa. Lagi 63.25. Oke, darab dengan 24 jam. 24 jam darab dengan 60. 60 menit darab dengan saat. Oke, kita tukar dari pergi saat. Oke, ini saat dia. Oke, saat itu kita akan masuk dalam formula nih. Yang ini. Boleh? Jadi, pi ada dalam kalkulator. R ada dibagi tadi. Ada Nina. Tuh, jari orbit. Kilo nih yang ini. Oke, ini R. Oke, R pun ada. G pemalas gravity lah. Standard macam biasa. Jadi kita kira ada. Oke, jom. 4 darab dengan pi kuasa 2 darab dengan radius itu tadi 149 banyaknya 0,000 eksponen 3 tuh minta maaf kasih kuasa 3 deh kuasa 3 ini eksponen 3 dalam kurungan eksponen 3 tutup kurungan. Oke. Lepas itu darab and then bahagi dengan G. G tadi apa pemalar 6.667 eksponen negatif 11. Oke, darab dengan saat tadi itu berapa saat tadi tuh mati lah, lupa pula salin tadi berapa tadi, nggak pala sedarab saya sendiri. Oke, 365.25 darab dengan 24 darab dengan 60 darab dengan 60. Oke, eksponen kuasa 2 ngambil 24 jam 60 menit. Oke, kuasa 2 ya betul lah, ini jisim dia 1.9 lah 9 eksponen 3. Betul gak jawabannya? Betul lah nih. Oke, 33. Ada ralat sedikit lah. Oke, ada ralat sedikit daripada dia punya apa tuh, dia punya eksponen itu. Oke, 1.99 eksponen 33. Oke, 33 bukan 30, 33 kilogram. Oke, boleh kelas. Itu bila dia minta jisim. Oke, bila dia minta jisim guna formula tu. Itu salah, cuma lecehnya tu lah, kena tukar pergi saat. Oke, kamu tengok dia punya tu. Oke, boleh kelas. Dia bila planet, itu salah susahnya. Dapatkah? Oke. Oke, jadi itulah jawapannya. Oke, 1.99 eksponen 3. Ingat. Oke, saat tu, yang tempo tu hari tu. Oke, yang tempo tu hari tu tukar pergi saat. Yang lain tu macam biasa salah. Boleh? Oke, rest dulu 1 menit. Kita mau masuk 3.2 sudah nih. Oke, habis sudah. 3.1. Daya memusat, pecutan graviti, daya graviti sama daya memusat bagi planet. Itu salah. Oke. Oke, rest dulu 1 menit. Kita masuk 3.2 lagi. Saya rasa nggak sempat nih 3.3. Oke, ada soalan? 3.1. Tidak apa kan? Dapat semua. Siapa chat nih? Formula baru guys. Oh, sorry Mikkelsen. Ya, formula baru Mikkelsen. Nampak pula kenapa ada chat kamu datang naik kan? Itu siapa formula. Nanti lah saya bagi. Ini itu mesti buat sendiri guys atau dikasih? Buat sendiri lah.
Janganlah kamu buat yang ini ya, kayak kamu nampak nih kan. Yang ini nih, yang ini Syah, yang se-highlight nih Syah kamu hafal. Tapi kalau kamu paham konsep tuh, boleh Syah kamu guna sebenarnya. Oke. Formula nih yang se-highlight nih kamu hafal. Oke. Dia tidak bagi tuh. Yang dia ada bagi Kepler ya. Kepler sama yang ini. Oke, daya graviti yang ini. Yang ini dia ada bagi. Ini senang. Ini pun tak payah hafal pun, tak payah dibagi pun kita hafal kan. Macam ini jisim bumi kan, jisim planet. Oke, guna tuh. Oke. Yang ini lagi. Nih. Nih. Kalau dia minta tempo. Lepas tu yang ini lagi. Ini sudah saya beritahu. Mana lagi? Ini laju linear. Oke. Daya memusat. Itu insyaAllah. Boleh. Kalau derivation tu memang kamu nak mahir lah. So memang begitu. Derivation tu memang kamu nak boleh lah. Tapi kalau kamu faham konsep tu, kamu suka tu derivation tu. Oke. Oke, jadi jom kita masuk 3.2 hukum Kepler. Oke, hukum Kepler yang pertama. Oke, kalau definisi satu marka. Oke, bila definisi satu marka. Nah, inilah. Apakah yang dimaksudkan dengan hukum Kepler? Jom, hukum Kepler dimaksudkan orbit bagi setiap planet adalah elips dengan matahari berada di satu daripada fokusnya. Oke, kita sudah belajar sebelum ini. Oke, sini matahari. Oke, bumi akan mengorbit matahari. Oke, bumi akan mengorbit matahari. Tapi kita belajar sebelum ini, dia dalam pergerakan membulat. Tapi bila masuk si Kepler, dia bilang Kepler ni bilang apa? Orbit tu dia bentuk elips. So, elips ni macam mana? Elips ni dia bentuk begini. Oval. Salah satu fokusnya, apa nih? Salah satu fokusnya, sir. Oke, fokus tu adalah di mana planet tu difokuskan. Oke, contoh matahari dekat sini, dekat sini bumi. Jadi fokus kamu matahari sini lah. Jadi macam mana pergerakan tu? Ini kita tengok pergerakannya. Jom kita tengok. Nih pergerakannya. Oke, boleh nampak kah saya punya? Kita tengok react dulu. Boleh nampak kah YouTube? Oke, tengok sini. Oke, salah satu fokusnya. Jadi dekat sini, salah satu fokusnya sebagai contoh. Matahari dekat sini, itu fokus dia. Oke, bila fokus dia, sini matahari fokus di sini ataupun matahari berada di sini. Yang lukisan ini adalah kamu punya bumi yang mengorbit. Oke, bumi yang mengorbit. Jadi macam mana pergerakannya itu, sir? Oke, jadi pergerakannya sebeginilah. Kita tengok. Ini contoh. Oke, sini matahari. Salah satu fokusnya. Fokusnya ada dua. Fokus sini ataupun fokus dekat sini. Jadi contohlah, fokus sekarang matahari ini dekat sini. Jadi bumi akan mengorbit dalam bentuk elips. Sebenarnya dia bentuk elips lah, dia bukan bentuk bulatan. Bentuk elips. Jadi macam mana pergerakan bumi itu? Begini. Nampak tuh pergerakan bumi itu berbentuk elips. Oke. Sekali lagi. Jadi artinya kalau dia putar, kamu nampaklah bumi itu dia bukan mengorbit bulat, dia mengorbit secara elips. Jadi itulah yang dimaksudkan oleh si Kepler bagi hukum Kepler yang pertama. Oke, dapat? Boleh? Oke, jom. Nih, fokusnya. Jadi tadi matahari itu fokus dekat sini. Contohlah kalau matahari itu fokusnya dekat sini, sama juga. Dia punya pergerakan tuh berbentuk elips. Ini planet nih. Contoh bumi kan, dia berbentuk elips tadi. Fokusnya dekat sini. Ini fokus dia, matahari. Itu yang hukum Kepler pertama coba sebutkan. Oke, masuk hukum Kepler kedua. Oke, garis yang menyambungkan planet dengan matahari akan mencakupi luas, yang sama dengan selang masa yang sama apabila planet bergerak dalam orbit. So, apa ini? Oke, kalau kamu hafal-hafal lah, ada masalah. Tapi kita tengok konsepnya begini. Oke, apa yang Kepler bilang dalam hukum kedua nih? Hukum Kepler 2 cakap begini. Garis yang menyambung planet dengan matahari akan mencakupi luas yang sama. Luas yang sama. Dalam selang masa yang sama apabila planet bergerak dalam orbit. Oke, sebagai contoh. Dekat sini. C. Jadi bumi ini bergerak daripada C ke D. Bumi ya, bergerak daripada C ke D dalam tempo 1 bulan. Dalam tempo 1 bulan. Oke, jadi kita kena tahu. Oke, dalam tempo 1 bulan. Oke, selang masa dekat daripada A ni pun, daripada A ni ke B ni pun, selang masa dia sama juga, 1 bulan. Nampakkah dekat situ? Oke, selang masa dia sama. Bila bumi bergerak daripada C ke D itu, 1 bulan. Oke, untuk masa yang dekat sebelah ni pun, dia punya masa pun 1 bulan. Jadi luas dia yang ini, luas sektor ni, daripada AB ni, dia sama dengan luas sektor daripada CD. Jadi bermaksud, luas sektor A ke B, dia sama dengan luas mencakupi daripada C ke D. Sebab kenapa? Sebab masa yang mencakupi itu sama. Oke, tempo masa CD
1 bulan, dia sama dengan tempoh masa daripada A ke B. Atau salin dulu yang ini nih. Ya. Okey, luas AB mencakupi tu, mencakupi luas sama dengan mencakupi CD dalam masa yang sama. Okey, kalau CD ke D daripada kalau C ke D 1 bulan, bermaksud A ke B pun 1 bulan. Apabila planet bergerak dalam orbitnya. Okey, boleh? Okey, sebagai contoh lah ini kita buat. Kan? Ini ke sini. Jadi tempo orbit ni dia mengelilingi ini, contoh lah kita ambil lah FG. FG ni, FG ni 2 bulan. 2 bulan. Nampakkah? Kalau sini 2 bulan, saya padam dulu lah bulan. Jadi bermaksud ada lagi satu sektor dekat sebelah matahari ni, dekat fokus ni. Begini dia punya luas. Jadi saya mau tanya kamu, kalau sini 2 bulan, kalau FG GH lah, GH HF, okay, HF lah, HF ni dia punya selang masa pun dekat sini 2 bulan. Jadi saya mau tanya kamu, luasnya sama kah enggak sama? Luas FG ni sama kah dengan HF? Luas yang mencakupi itu sama kah tidak? Sama, ya betul man. Sama. Jadi artinya luas FG mencakupi sama dengan luas HF. Sebab tempo masa yang sama, 2 bulan, 2 bulan. Itu yang cuba hukum Kepler kedua cakap. Okay, garis yang menyambung planet matahari mencakupi luas yang sama apabila planet bergerak pada orbitnya. Okay, boleh kelas? Dapat? Sepadam dulu. Okay. Okay, kalau sini 1 bulan, sini pun 1 bulan. Nah, itu salah. Kalau sini 1 bulan, sini pun 1 bulan. Okey, luas sama. Luas sama, luas dia sama. Okey, sekarang ada lagi satu lah, tapi yang itu tu nak payah pening kepala. Sebenarnya, bila dia jauh matahari, okey, pergerakan orbit ni, okay, contohlah pergerakan orbit ni, C ke D ni, okey, yang sini pelan. Laju dia pelan. Okey, laju dia pelan. Sebab kenapa? Sebab dia jauh daripada matahari. Pelan, slow. Laju V. Okey, kalau dekat sini, B ke A, dia dekatkan dengan matahari kan? Dekatkan. Okey, yang ini, dia punya pergerakan laju. Pergerakan dia laju. Okey, laju. Dia punya laju. Laju tu laju lah. Okey, fast. Kenapa pula dia begitu? Sebab pergerakan elips tadi yang saya tunjuk sini tu. Ni, gara-gara ni. Okey, bila kita gariskan, bila dia dekat dengan matahari fokus tu dia laju. Tapi bila dia makin jauh, pergerakan tu makin lambat. Jadi kalau soalan tanya tentang hal laju, sebagai contoh, tentang hal laju, bagi inilah soalan hukum Kepler kedua ni, kamu sebut sini. Okey, hal laju, BA, okey, B ke A, minta maaf. Hal laju, B ke A, okey, lebih laju berbanding laju C ke D. Laju lah supaya kamu. Okay. Sebab kenapa sah? Sebab tu Syak. Sebab satu dekat, satu jauh. Tu je. Tapi selang masa sama luas tu sama. Itu je. Boleh? Buatlah nota. Okey, masa sama. Hukum Kepler kedua, masa sama, luas sama. Okey. Laju berbeza. Tu je. Okey, boleh. Okey, luas sama. Masa sama, luas sama, laju berbeza. Dapat 9 berapa? 9:15. Okey, jom. Hukum Kepler ketiga. Okey, kuasa dua tempoh orbit adalah berkadar terus dengan dua kuasa. Okey, ini hukum Kepler ketiga. Okey. Okey, dua kuasa tempoh orbit dia berkadar terus dengan kuasa 3 jari orbit. Ini apa bunyi sir? Nanti kita tengok. Ini formula. Nanti kita tengok sebagai contoh. Okey, sini matahari, sini bumi. Okey. Bermaksud apa? Berkadar terus. Kalau jarak tu makin jauh, bermaksud tempo mengorbit tu makin jauh. Contohlah sini bumi. Jadi temponya begitulah, ada tempo tetap dia. Contoh sini Jupiter. Jupiter mengorbit matahari. Ini matahari, sini bumi. Jupiter mengorbit matahari. Dia makin jauh kan? Okey, makin jauh, masa dia tu tempo mengorbit tu pun makin sama. Okey, kamu nampak ke ni? Dua persamaan dia. Bumi sama Jupiter ni, ini si Ju lah. Ini si Ju, sini si Bu. Buju. Mana lah. Okey. Dia adalah pergerakan mengorbit elips. Ju pun sama juga elips, Bu pun sama juga elips. Jadi dekat sini,
Okay, akan ada satu lagi lah, yaitu disebut sebagai pemalar. Sebab dorang adalah bentuk, yaitu pemalar bentuk. Jadi kita adjust lah. Berkadar terus, R ni pindah pergi sebelah, dia akan jadi T kuasa 2, R kuasa 3. Jadi K ni pemalar. Pemalar ni apa? Pemalar tu bentuk. Sebab bumi mengorbit matahari, Jupiter mengorbit matahari. Jadi terhasillah satu formula. Allah, tiada pula dia bagi. Sorry dah. Jadi terhasillah satu formula. Okay, K sama dengan K kan? Okay, ini matahari, bumi mengorbit matahari, Jupiter mengorbit matahari. K itu K sama. Jadi K sama dengan K tadi. Apa dia? T kuasa 2. T kuasa 2 bagi planet yang pertama. R kuasa 3. R kuasa 3. Okay, bagi planet yang pertama. T kuasa 2 planet yang kedua. R kuasa 2 bagi planet yang kedua. Ini formula hukum Kepler yang ketiga. Ini. Salin yang ini. Sudah? Nanti kita tengok contoh soalan. Rasanya sempat juga ni habis. Okay, kita fokus apa saja lah. Laju lepas tu habis sudah. Sudah? Ini tu dia punya apa tu? Ni. Formula yang mana sudah tadi. Hukum Kepler ketiga. Tak ada pula. Ni dah. Dulu. Ini. Okay. Sudah? Okay, jom kita tengok contoh soalan. Hukum Kepler. Jika bulan dengan jejari orbit 384, tu teriaklah 3.2A. Contoh soalan. Ada apa kan? Saya bagi kamu tu. Kita tengok mana maksudnya tutorial. Okay. Dah lama lagi habis sudah. Okay, jika bulan dengan jejari orbit 380. Okay, jejari orbit bukan permukaan bumi, jejari orbit. Jadi sini adalah R. Mengambil masa 27 hari. Untuk melengkapkan satu orbit, tentukan tempo orbit. Tempo orbit yang diambil oleh satelit setinggi daripada permukaan. Ada lagi permukaan bumi. Tempo orbit yang oleh satelit setinggi kilometer permukaan bumi. Yang bikin panas soalan ini. Okay, jika bulan dengan jejari orbit mengambil masa 27 hari untuk melengkapkan satu orbit, tentukan tempo orbit yang biasa untuk permukaan bumi. Okay, jadi ada satu bumi yang diorbit, satu planet yang diorbit, yaitu bumi. Jadi ada dua objek. Satu objek adalah bulan, ini bulan. Satu objek adalah satelit. Jadi ingat, tiada dua. Jadi kita guna formula itulah yang T kuasa 2, R kuasa 3, T kuasa 2, R kuasa 3. Okay, mengorbit bumi. Dua-dua mengorbit bumi. Okay, bentuk yang sama. Jadi kita guna hukum Kepler ketiga punya formula. Okay, kat sini kita ambil sebagai ini bulan lah. Okay, ini bulan. Ini satelit. Okay, pelan-pelan lah. Kita tengok dulu. Okay, kamu tengok dekat sini. Dekat sini, ini adalah formula keseimbangan. Tengok kelas, formula keseimbangan. Bermaksud, kiri kanan jadi sama. Kalau sini 300, di sini pun 300. Sebab K kan, pemalar kan. Okay. Okay, bila formula seimbang, kiri kanan, kamu tak payah ubah pergi SI unit pun tidak apa-apa. Okay. SI unit tidak apa-apa untuk formula yang seimbang. Okay, formula seimbang. Ini contoh formula seimbang lah. Sebab kiri kanan unit sama. Okay, ini contoh formula seimbang. T1, T2. Siapa ni? Siapa? Kenapa semua bak ni? Kamu juga ada kelas ni, Pak. Enggak, ada kelas. Sorry. Ya, okay. Ada bulan, ada satelit. Okay, jadi untuk bulan, berapa tempo dia bulan tu? Okay, bulan dia ambil masa berapa? 27 hari. Tulislah 27 hari kuasa 2. Okay, berapa dia punya jejari orbit? Jejari orbit Arsyad lah. Tulis lah. 38400. Okay, tak payahlah kita kasih kuasa 3 sebab ini formula seimbang. Kekalkan dia dalam kilometer. Okay. Tentukan tempo orbit bagi satelit. Jadi kita mau satelit pula. Jadi kita mau yang satelit.
Nah, ini yang kita mau. Tapi masalahnya kelas, kamu nampak nih apa dia? Permukaan bumi. Jadi kita kena tambah, kena modify, yaitu R tambah dengan H. Nah, ingat tak, untuk R radius dia kena daripada pusat ke pusat. Jadi R tambah dengan H. Boleh nampak ke tuh? Sorry, ini kuasa 3. Nah, kuasa 3. Jadi kita kena tambahlah R. Nah, apa tadi jejari? Sudah ingat saya, jejari bumi. Nah, ini 6,37 eksponen 6. 6,37 eksponen 6. Oke, 6,37 eksponen 6. Eksponen 6. Meter lah pula. Ini usahakan. Oke, apa? 6. Tambah dengan tinggi dia. Berapa? Tinggi dia 500 kilometer. Oke. Ini kuasa 3. Ini kuasa 3. Tuan buku teks ada kalau lagi senang. Oke, apa lah. Tengok sini. Kira-kira lah sama-sama. Ini masalah nih. Eksponen 6 nih. Kalau eksponen 6 sini kita kena eksponen kan. Tak apalah, kita tukar lah ya. Sorry ya kelas. Oke. 3800 eksponen 3. Jadi sini pun akan jadi eksponen 3. Oke, dapat kira macam biasa guna formula ini. Jadi 27. Sorry. Oke, 27 kuasa 2 bahagi dengan 384,000 eksponen 3 kuasa dengan 3 kuasa dengan 3. Oke, answer. Oke, sudah kita dapat answer dekat sini kan? Answer biarkan ya. Oke, ini T kuasa 2 kuasa 2. Oke, kita kira dulu yang di bawah nih, yang ini nih. Jadi, bila kita dapat jawaban di bawah nih, kita akan darab dari sebelah. Sebelah answer darab dengan 6,37 eksponen 6 tambah dengan 500 eksponen 3 kuasakan dengan 3. Oke, lepas tu kuasa 2 kan? Kuasa 2 kan? Yang ini. Oke, kuasa 2 puncak kuasa lah. Oke. Nah, jadi jawabannya kenapa? Oke. Jadi jawabannya berapa tuh? Oke, 0,06,5. Oke. Kita tukar ke tadi hari itu, tiada kan? Jadi kita tukar kan. Jadi dia 0,065 hari. Jadi maksud dia satelit itu mengorbit bumi itu kurang daripada 24 jam. Oke, kurang daripada beberapa hari lah. Boleh kelas? Dapatkah? Oke, coba kita tengok dulu. Susah soalan tutorial. Coba kita tengok soalan buku teks. Nah, yang ini. Ini minta radius pula. Nah, inilah kita ambil. Jom. Wah, last question. Nah, satu keke apa? Apa ini? Ya, tengok sini. Jom. Oke, yang ini ya. Oke, menunjukkan sebuah satelit pulau mengorbit pada ketinggian 300 untuk membuat penghias 19 bumi. Berapakah tempo orbit satelit? Oke, ada dua benda kan? Oke, ada dua benda, satelit sama bulan. Sama aja konsep dia tadi. Jadi kita guna formula apa dia? Hukum Kepler. Jadi R kuasa 3, T kuasa 2 kuasa 2, R kuasa 2 kuasa 3. Oke, berapakah tempo orbit satelit? Jadi kita mau yang satelit punya. Oke, jadi kita ambil yang pertama nih. Sebagai contoh bulan. Oke, sebagai contoh bulan. Oke, dekat sini adalah apa dia? Satelit. Oke, dia jadi orbit bulan. Oke, bagus. Dia bagi R. Tempo orbit bulan. Oke, dia bagi dalam jam. Oke, bagus. Dia bukan bagi dalam hari.
Menunjukkan sebuah satelit dia perlu mengorbit pada ketinggian. Okey, bagus. Ingat tak, dia sebut apa? Dia sebut mengorbit. Okey, kalau mengorbit bermaksud apa? Guna R saja. Boleh ya, kelas? Guna R saja. Boleh? Dia bukan permukaan bumi. Kalau permukaan bumi, nanti soalnya susah macam. Enggak lah. Senang siapa itu? Tidak susah pun. Dah lah, tutorial ni dia cuma menguatkan kefahaman kamu ya. Okey? Boleh kah? Tidak lah susah begitu ah. Boleh pasti. Okey, jom kita tengok. Okey, bulan satelit. Okey, yang ini mengorbit ah pada ketinggian 380 kilo. Okey, lepas tu meter. Cuma masalah dia sekarang, kilo ni kita kena tukar pergi meter. Sebab kenapa? Sebab dia jari orbit bulan tu, dia bagi dalam meter. Jadi macam biasalah, bulan berapa? Dia punya tempo untuk bulan. Ada dia bagi kah tempo bulan? Ini nak. 655, 655.2, eksponen 2. Okey, berapa orbit bulan tu? 3.83 eksponen 10 kuasa 8. Jangan lupa kuasa 3. Okey, dia minta tempo orbit kan ni, tempo orbit satelit. Jadi kita mau T2 kuasa 2. Okey, R2 kuasa 3. R kuasa 2 kuasa 3 berapa tu? 380 kilo. Jadi kilo tu kamu tukar pergi ni meter. Okey. Okey, yang ni di bawah ni bagi kan. Pindah sebelah jadi apa? Bagi, pindah pergi sebelah jadi apa? Loh, tumbang balik. Bagi, pindah pergi sebelah jadi darab. Okey, Syakira. Darab. Okey, darab. Okey, jadi darab. Okey, darab Allah. Okey, darab. Jadi kita kekalkan T lah. Okey, sebab di sebelah. Okey, jadi T kuasa 2. Jadi dekat sini 65.5. Okey, kuasa 2. Okey, 3.8 eksponen kuasa 8. 3 darab dengan tuh 380 eksponen 3 kuasa 3. Jangan lupa. Okey, kita kira dulu dia. Jom guna kalkulator. 6.55 655 sorry. 0.2 eksponen 2 bahagi dengan 3.83 eksponen. Pandai juga kan kamu guna kalkulator? Boleh kah? Kamu tengok skill saya punya skill tekan kalkulator ni. Di mana bracket dia. Okey, bahagi. Lepas bahagi dah. Darab berapa tadi? 380 eksponen 3 kuasa 3. Okey, 380 eksponen 3 kuasa 3. Kuasa 3. Okey, darab. Okey, ini darab. Ini bukan jawapan terakhir lah. Sebab kenapa? Sebab tempo tu ada kuasa 2. Tempo tu ada kuasa 2. Kuasa 2. Ni. Jadi kena punca kuasakan dia. Okey, punca kuasakan answer. Okey. Jawapan dia 0.020. 0.02 lah. Okey, 0.02 jam. 0.02 jam. Okey, boleh kelas? Soalan ni ada dekat apa? Contoh dekat buku teks. Kita tengok. Betul lah 0.02. Baik. Kenapa dia bagi 3.7 ni? Ini R ni. Siapa buat soalan ni? Aduh. Tengok tutorial 3.3C itu. Ini lah sudah. Sudah. Okey, Syakira kenapa? Ada soalan? Boleh buka mic, boleh chat. Okey, Syakira. Salah tu. Okey. Okey, dah apa? Jom. Okey, sudah salin. Ini kalau definisi satu markah dia minta. Okey, jom. Okey, sebenarnya dia ada di revision. Okey, di revision untuk macam mana formula escape velocity ni, hal laju lepas ni terhasil. Okey, escape velocity ni terhasil. Okey, hal laju lepas lah. Dia ada cara dia lah. Okey, satu lagi pergerakan. Bila dia bergerak, dia akan mengalami iaitu gerakan apa? Pergerakan kinetik. Okey, gerakan ke atas tu kinetik, dia mengatasi pergerakan apa dia? Pergerakan apa dia? Daya tu, daya gravity G over M over A. Okey. So macam biasalah. Okey, sebagai konsep lah. Contoh ada roket kan. Contohlah kamu buanglah roket ke apa ke. Lepas tu sini kan permukaan bumi kan. Sini langit lah, langit. Okay, langit ketujuh. Astagfirullahaladzim. Langit lah, langit. Apa merepek ni. Okey, langit. Okey, kalau kita roket tu, kalau kita buang, kadang-kadang tak sampai pun, tak terlepas kan. Sebab dia tidak mengalami hal laju lepas. Okey.
Apa jadi kalau dia mengalami hal laju lepas? Kalau dia mengalami hal laju lepas, dia akan mengorbit bumi ataupun dia akan terlepas ke angkasa. Sebab itu definisinya disebut sebagai hal laju minimum. Oke, hal laju minimum. Sama juga, kamu tendang bola, Pak, dekat padang. Bolehkah bola tuh terbang pergi langit melimpasi angkasa? Tidak boleh, sebab dia tidak mencapai hal laju minimum untuk mengatasi daya graviti. Jadi sekarang di bola nih, kamu tendang, dia akan mengalami pergerakan. Pergerakan itu adalah disebut sebagai tenaga kinetik. Oke, 1/2 darab dengan jisim dengan V kuasa 2. Yang ini kamu belajar masa tingkatan 3. Lepas itu, bila dia naik ke atas, pergerakan ke atas, dia sedang apa? Dia sedang merintangi, ataupun dia sedang melawan apa? Daya gravity. Jadi bila di derivation, kan begitulah. Yang macam sebut tadi. Derivation akan terhasil lah satu formula baru. Jadi formula itu apa? Formula itu yang ini. Tulis. Nanti lah saya explain lah dekat kelas. Dalam masa kita nih. Sebagai formula lah terus. Jadi formula dah. Hal laju lepas. Hal laju lepas. Punca kuasa. Punca kuasa 2 Gm over R. Salin nih. Salin nih. Hal laju lepas sama dengan punca kuasa 2 Gm gravity pemalar, M jisim planet, R adalah jejari. Jarak dari pusat ke pusat. Salin dulu. Sempat nih kita habis. Ada 1, 2, 3, 4 soalan. Kita buat sama-sama langsung. Sudah, tuh hal laju lepas sama dengan 2 Gm. Sudahkah? Keluar react dulu. Iman sudah, Zulkarnain sudah, Syakira sudah, Mati sudah, Wayu ini sudah, sudah. Evely ada kan? Zulkarnain. Kenapa? Oke. Jom. Hal laju lemas. Ini formula. J jam 9 lah. Ini ada punya derivation. Dia ada admit sedikit lah, tapi saya nak mau kasih pening kepala kamu. Kamu pun masih SPM kan. Jadi ini formula hal laju lepas. Jom kita tengok soalan. Darah pula sesediakan. Apa jom. Tutorial 3.3C dah silakan. Betul lah 3.3C. Jom. Podcast. Jom. Nampak ke whiteboard sir yang ini? Terpaksa guna whiteboard saya. Nampak? Yang ini. Jom. Jadi apa formula tadi? Jadi hal laju lepas 2 Gm over jadi dia minta apa? Hal laju lepas daripada bumi, planet bumi. Kalau planet bumi guna R saja lah, jejari bumi. Jadi 6.67 eksponen 11 darab dengan apa jisim bumi? Tuh dah 5.97 eksponen 24 bahagi dengan radius bumi 6.37 eksponen 6. Tiada. Jangan lupa punca kuasa. Jom kira. Dua darab dengan 6.67 negatif 11. Darab dengan jisim bumi eksponen 24. Bahagi dengan jejari bumi 6.37. 6.37 eksponen 6. Bagi. Selesai kah belum? Punca kuasa. Jadi jawapannya apa? 181 meter per saat. Lebih kurang lah. 181. Ini jawapan yang betul. 11.81.38. Jadi ini adalah hal laju minimum untuk lepas daripada bumi. Bayangkan untuk roket, inilah bumi kan? Ini atmosfera. Jadi untuk roket lepas daripada bumi dia perlukan kelajuan nih 11.181.38 untuk dia mengelilingi orbit bumi itu. Dia tidak boleh. Sebab tu bila kamu tendang bola, dia akan jatuh balik. Tendang bola, jatuh balik. Tendang bola, jatuh balik. Sebab kenapa? Sebab dia tidak melepasi laju lepas. Boleh kelas? Boleh paham yang ini? Dapat? Jom. Soalan yang ketiga. Kita buat sama-sama saja. Sebuah roket dengan kelajuan. Dia usah bagi kelajuan. Boleh digunakan untuk terlepas. Bolehkah roket yang sama digunakan untuk terlepas keluar dari planet Zura? Dia minta planet Zura. Jadi macam biasa, laju lepas. Apa formula dia tadi? 2 Gm over R. Jadi sekarang apa kita perlu modify? Yang ini M. Jadi jisim bumi, sekarang kita guna jisim apa? Jisim bumi, jisim planet Zura. Apa? Kita kira dulu. Jadi 2
pemalas gravity sama semua, semua planet pun sama. Berapa jisim Zura tuh? Nah tuh 4 poin, nih jisimnya 4,87. Buat sama-sama, ada kan nota kamu, ada kan tutorial bagi tadi. Oke, bagi dengan R. Ada jejari Zura, ada nih. Oke, 6,05 eksponen 6. Punca kuasa. Kira. Ini halaju lepas bagi Zura, planet Zura. Kira berapa jisim? 4. 4,87 eksponen 24 bagi dengan berapa radius jejari? 6,05 eksponen 6. Eksponen 6 darab answer puncak kuasa darab. Oke, jadi ini laju lepas bagi apa? Planet Zoro. Jadi 3662 poin berapa? Poin 50. 50 meter per saat. Oke, jadi dia bilang roket tuh, roket tuh planet Marik. Oke, planet Marik 5000. Bolehkah roket sama digunakan untuk ke Zoro? Jadi, dekat Marik, laju lepasnya berapa? 5.500. Ini dekat Marik. Nah, ini dekat Marik dia guna ini aja. Jadi kamu rasa kalau dekat Zuro tuh, kamu rasa roket tuh lepas gak ya? Kalau dekat Zuro yang ini, lepas kan enggak? Jawaban. Ya, dekat Marik dia guna 5.500. Ya, dia guna 5.000. Tapi dekat Zuro, dapat kan enggak dia guna? Kalau dia guna kelajuan 5.500. Nah. Enggak, ya betul man, enggak. Oke. Sebab kenapa? Sebab laju lepas bagi planet Zuro adalah 10.362 meter per saat. Nah, jadi dia tidak sama, tidak equal, paham nggak? Hmm. Oke, jadi kalau dia guna nih kelajuan yang ini, dekat planet Zuro, nggak dapat, dia nggak akan lepas. Kalau dia mau lepas daripada planet Zuro tuh, dia kena guna 10.000 nih punya kelajuan untuk dia keluar daripada planet Zuro tuh. Oke, boleh kelas? Dapat? Oke, 10 menit lagi, sebelum jam 10. Oke, kita buat sama-sama lah. Oke, soalan nomor 4. Soalan nomor 4. Ada memukul bola ke atas dengan laju, Rebo. Apa yang berlaku kepada bola tersebut selepas beberapa saat? Kamu rasa apa? Jatuh balik lah. Oke, jatuh semula ke tanah. Itu aja. Oke, sebab ini di bumi kan? Di bumi tadi berapa? 11.000 mah. Gila kah? Allah, kenapa nih? 11.000 mah. Laju lepas itu dia pukul pun belum sampai pergi bulan. Jadi nggak dapat lah, dia akan jatuh dia akan jatuh semula. Jadi dia jatuh semula lah. Apalah, inilah. Oke, dia jatuh semula. Oke, dia jatuh semula. Oke, jatuh semula ke tanah. Oke, soalan nomor 2. Jika bola tersebut dipukul di permukaan bulan, apakah berlaku kepada bola tersebut? Dia minta permukaan bulan lah pula. Oke, dapat tengok sini. Oke, tengok sini. Jika bola tersebut di permukaan bulan, apa yang berlaku? Jadi macam biasa, untuk kita mau cari laju lepas, bagi apa? Bagi planet bulan. Jadi formula dia 2 GM over R punca kuasa. Jadi 6.6 pemalas gravity. Oke, ada bagi jisim bulan, ada tuh nah 7 poin berapa tuh? 7,34 eksponen 22. Oke, ada bagi jejari bulan, ada tuh nah. Oke, dia tidak bagi eksponen. Ada tuh 1738000. Jangan lupa punca kuasa. Oke, jom darab 2 darab dengan 6,67 eksponen negatif 11 darab dengan 7,34 eksponen 22. Oke, bahagi dengan 1738000. 1738000. Oke, jangan lupa punca kuasa. Jadi jawapannya betul lah, 6 kan? 2373,56 meter per saat. Oke. Allahu Akbar. Jepang. Oh, ini ya, si Adham. Si Adham pukul berapa? 2.500. Oke, si Adham pukul berapa? 2.500. Oke, jadi dekat bulan, laju lepas dia 2373,5. Jadi kamu rasa bola si Adham tuh terlepas kah? Keluar kah daripada bulan ataupun enggak? Kamu rasa? Hmm? Mana sudah nih? Oke, tidak.
Mikesan. Di Syadaham, dia pukul 2.500. Ini Syadaham. Ini Syadaham pukul. Dekat bulan, laju lepasnya ini ya. Terlepaskan enggak? Ya, ya bulan-bulan. Seperti ini yang kita kira tadi, itu laju lepas di bulan ini. Apakah yang akan berlaku kepada bola tersebut? Jika tersebut, kalau di permukaan bulan, nah di permukaan bulan. Oke, di permukaan bulan. Jadi kita cari dulu laju lepas bagi bulan. Lepas itu kita dapat dia punya jawaban. Oke, jawaban dia 2737. Oke, jadi untuk permukaan bulan, dia punya laju lepas lebih kecil berbanding si Adham punya pukulan. Jadi bermaksud bila si Adham, bila si Adham pukul bola tu keluar dengan laju 250. Oke, jadi bola tu terlepaslah daripada bulan. Sebab laju lepas bagi bulan cuma 27373.56. Oke, jadi dia akan terlepas daripada permukaan bumi. Boleh dapat, boleh ya kelas. Oke, jadi saya rasa itu saja. Jadi itu ialah, kalau ada masalah lain kamu tengok balik, oke, saya punya rakaman video. Oke, satu persatu kamu tengoklah. Oke, itu je lah cover semua. Oke, apa kita belajar tadi? Pertama, pecutan gravity. Sekejap, saya bagi tu. Pertama, pecutan gravity. Oke, lepas pecutan gravity kita belajar apa tadi? Oke, lepas pecutan gravity, oke, kita belajar daya memusat. Lepas daya memusat, kita belajar lagi daya memusat bagi planet. Pas kita belajar daya memusat bagi planet, kita juga boleh cari tempo dia mengelilingi planet, okay, menggunakan formula ni lah, daya memusat tadi. Okay, yang ini. Lepas tu kita tahu juga, kita boleh dapat dia punya apa jisim planet bila kita modify. Okay, jisim planet bila dia bagi tempo. Okay, jisim planet bila dia bagi tempo. Macam ni lah soal nombor 5. Okay, guna formula yang ini. Okay, lepas tu kita sudah cover 3.2, ada 3 hukum Kepler. Okay, orbit, lepas tu yang ini, hukum Kepler kedua tu. Itulah yang sama, luas sama, tapi hal laju berbeza. Kalau dia jauh daripada matahari, dia lambat. Kalau dia dekat dengan matahari, dia laju. Hukum Kepler ketiga, formula je lah. Okay, formula yang ini. Tadi yang kita buat ni yang ini. Okay. Cuma buku teks tadi salah, sebab kenapa? Sebab dia tidak tulis atas permukaan bumi. Dia tulis direct mengorbit. Kalau dia tulis mengorbit, sepatutnya kita guna 380-nya. Okay, jadi kekalkan dengan jawapan ni. Nanti dekat exam kamu tengok juga. Sama ada dia mengorbit ataupun dia daripada ketinggian permukaan bumi. Okay, itu. Take a look. Laju lepas sebenarnya kita sudah cover. Sebenarnya ada lagi dekat buku teks, kamu punya apa tu? Apa? Kita tengok dekat sini. Buku teks, satelit Geopegun tu. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Okay. Okay, kamu tengok sini. Satelit Geopegun tu kan. Okay, yang ini kamu baca sendiri ya. Ini kamu boleh baca sendiri yang ini. Apa beza dia? Beza dia satu 24 jam, satu bukan 24 jam. Itu ya. Okey, yang ini tempo tadi itulah. Tempo kalau dia mau cari, tapi ini tidak ada dalam soalan. Ingat kalau geopukun dia di bumi. Kalau bukan geopukun dia berubah-ubah. Okey, dia dua benda yang berbeza lah. Okey, macam satelit kita yang macam contoh satelit Astro. Okey, untuk Astro kita guna satelit geopegun. Pegun sebab kenapa? Mengambil masa 24 jam. Kalau macam ISS dia bukan. ISS dia bukan satelit, bukan geopegun. Sebab kenapa? Sebab ISS dia laju. Dia sangat-sangat laju. Kalau Astro ya dia 24 jam. Okay, mengikut tu lah. Okay, mengikut dia punya peranan masing-masing. Yang ini kamu baca sendiri lah. Okay. Dia terbeza itu ya. Boleh kelas? Okay. Jadi apa yang baik tu daripada belas mata, apa yang kurang tu daripada saya minta maaf. Okay, jadi terima kasih lah bagi komitmen sepenuhnya. Yang tiada lain tu tolonglah besok-besok kamu cari masa. Besok-besok kamu cari masa. Saya minta maaf lah. Besok-besok kamu cari masa. Ya, itu je lah. Untuk chapter 3 dapat senang ya tu, tidak ada masalah. Tapi memang sesudah habis cover lah syllabus. Okay, bab 3 ni. Mungkin saya akan buat juga lah balik beberapa soalan yang sikit. Kita tengok balik. Itu Syah. Okay, kelas boleh bersurai. Thank you bagi kerjasama. Alhamdulillah. Habis chapter 3. Okay, good luck minggu depan. Okay, buat yang terbaik. Okay, semoga teruskan momentum kekal dalam sains dunia. Okay, Mikesan. Teruskan. Sama-sama, sama-sama. Okay, sama-sama. Okay, thank you sekali. Manage recording, stop recording.